أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي نور عائشة بنت حسين رقم طلبة 05 و4 و3 و6 و3 أنا من شعبة الشريعة. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan satu tugasan individu di bawah kursus Ahadithul Ahkam kod SYD 21402 yang dikendalikan oleh Al-Fadhilah Ustazah Dr. Zurita binti Muhammad Yusof. Tajuk hadis yang akan saya bawakan ialah berkisar tentang Kitabul At'imah. Tajuk yang saya pilih ialah Hillu Al-Jarad, yang bermaksud halal untuk memakan belalang. Saya akan bacakan hadis terlebih dahulu. عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد متفق عليه. Daripada Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhuma berkata, kami telah keluar berperang bersama Nabi SAW sebanyak 7 peperangan dan kami makan belalang. Jadi, apakah intipati yang kita dapat daripada hadis ini? Maka marilah sama-sama kita melihat kepada makna ijmali. Baiklah, yang pertama, anna Allah Subhanahu wa ta'ala razaqa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi 7 ghazawatin yamuddahum bil jarad li'adami wujudul qut 'indahum kama amadahum bil ambar alladhi kharaja min al bahri fa akalu minhu fi ghazwatin ukhra. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kepada sahabat Rasulullah ketika mana 7 peperangan yang berlaku itu Allah mengurniakan mereka kebenaran. Allah mengizinkan, Allah memberi keizinan kepada mereka kebenaran untuk makan belalang. Kerana ketika itu tiada makanan di sisi mereka, li'adami wujudul quds indahum. Dan begitu juga seperti dalam peperangan yang lain, Allah telah mengizinkan kepada mereka makan ambar. Apa itu ambar? Ambar ialah sejenis ikan panjang yang besar dan lebar kepalanya, iaitu ikan paus, yang mana keluar daripada laut terdampar di pantai. Bermaksud ikan paus yang telah pun mati, ataupun lebih senang kita faham sebagai bangkai ikan paus. Maka mereka makan daripadanya dalam peperangan yang lain. Yang kedua, هذا الحديث يدل على حل الجراد وأنه لا بأس به والجراد بأنواعه طيب حيا وميتا حتى ميته حلالا إن طبخ جاز وإن شوي جاز فلو وجد ميتا أو حيا حل أكله يطبخ ويؤكل. Maka hadis sebentar tadi menunjukkan bahawa halal untuk makan belalang dan tidak ada masalah padanya. Belalang itu sama ada hidup atau mati. Kalau kita nak goreng ataupun nak panggang, maka diharuskan, dibolehkan. Sekiranya kita mendapati belalang itu hidup atau mati, maka harus untuk kita makan dan masaknya. Baiklah, marilah sama-sama kita lihat apa itu definisi bagi al-jarad ini. Mari kita lihat kepada tahlilul lafzi. Al-jarad. Al-jarad merupakan jamak lil kalimah jaradah, merupakan kalimah jamak bagi kalimah mufradnya iaitu jaradah. Ta'irun saghirun khalaqathu ajibatun. Seekor binatang kecil yang boleh terbang, yang diciptakan dengan sangat ajaib. Fihi sifatun min hayawanat mukhtalifah. Padanya ada sifat yang berbeza dengan haiwan-haiwan lain. Bifathil jim wal ra tatluku ala dzakari wal untha. Kita baca dengan jim dan huruf ra itu berbaris atas, al-jarad, dan itu merujuk kepada belalang jantan dan belalang betina. Qala fi hayatil hayawan al-jarad asnafun mukhtalifah. Faba'duhu kabirul jithah wa ba'duhu ahmar wa ba'duhu asfar wa ba'duhu abyad. Dikatakan bahawa belalang itu mempunyai pelbagai jenis. Ada yang besar, ada yang berwarna merah, berwarna kuning dan ada berwarna putih. Qala fi ba'dil mawsu'at al-alamiyah al-jarad yattabi'u fasilatul hasharat hajmuhu kabir wa lawnuhu ahmar qabla al-bulugh wa asfar ba'dahu fa idza wasala ila arda mazru'ah akalat az-zara'. Dikatakan dalam beberapa ensiklopedia ilmiah
Belalang ini mengikut kepada keluarga serangga, hasyarat serangga. Ada yang jenis besar, ada yang berwarna merah sebelum baligh dan berwarna kuning selepas baligh. Ba'dahu ay ba'dal bulugh. Sekiranya mereka sampai di kawasan tanah pertanian, maka mereka akan makan tanaman tersebut. Qala fil wasit. Al-jarad faslu al-hasyarat al-mustaqimat al-ajnihah. Yang bermaksud, belalang dipisahkan oleh serangga yang bersayap lurus. Seterusnya, kita lihat kepada fiqhul hadis. Dalam hadis ini, saya dapat mengeluarkan 3 fiqhul hadis. Yang pertama, hadzal hadis yadullu ala hilli aklil jarad wa qad ajma'a al-muslimun ala ibahati akalihi. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawasanya halal untuk makan belalang dan ajma'al muslimun telah bersepakat tentang keharusan memakan belalang ini. Yang kedua, al-jarad halalun bi ayyi sababin sara mautuhu. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uhillat lana maytatana wa damana fa amma al-maytatan fal jarad wa samak wa amma ad-daman fal kabdu wa tihal. Yang bermaksud, belalang itu kalau dia mati dengan apa cara sekalipun, hukumnya adalah halal. Kerana Nabi SAW telah bersabda dalam sebuah hadis, dihalalkan kepada kita 2 bangkai dan 2 darah. Jarad, belalang, dan samak, ikan. Adapun 2 darah itu ialah kabdi wa tihal, hati dan limpa. Fiqhul hadis yang ketiga, qala al-a'immatul arba'ah bihalli akalihi sawa'an mata hadfi anfihi aw bistiyadi majusi aw muslim qata'a minhu syai'in amla. Ulama mazhab 4 telah berpandangan bahawa halal untuk makan al-jarad, belalang ini, sama ada mata hadfu anfihi, sama ada mati dengan diri sendiri, maksudnya tanpa dibunuh, atau bistiyad majusi, ataupun diburu oleh orang majusi ataupun orang muslim, qat amin husyai amla, sama ada ketika kita dapati belalang itu dia ada terputus anggota badannya ataupun tidak, maka halal untuk memakannya. Jadi kesimpulan yang dapat dibuat daripada hadis ini ialah belalang sama ada kita jumpai sama ada dalam keadaan hidup, mati, terputus anggota, diburu ataupun mati dengan diri sendiri, hukum untuk kita makan, masak, panggang, goreng adalah halal di sisi syarak. Wallahu a'lam. Saya rasa sekadar itu saja daripada saya. Waqtafi bihadzal qadar. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Syukran jazilan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.